Assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat petang. Tadi saya kata jumpa hari lain ke. Tiba-tiba kawan-kawan saya tiba ajak live pula. Dia orang kat rumah pun dia orang kata nak live pula. Kita mau mula nak test saja. Kita pakai stream je. Kali alam test kita live kan terus lah. Malah kita test ada masalah audio. Ini kita buat live. Tak ada masalah audio. Tajuk kita main cekal je lah. SOP je. SOP ni banyak orang langgar. Kalau kita tengok di media sosial sekitar kita, kebanyakan orang kita dah tak tahan lagi dah nak menahan diri daripada mematuhi SOP. Daripada rakyat biasa sampai ke menteri pun langgar SOP habis kena siasat. Paling kelakar ada orang pergi banyak bukit dekat kawasan rumah saya di Rawang. Yang best dia pergi banyak bukit. Lepas tu salah seorang peserta tu, dia ada 5 kot. Seorang tu kata tersenyuh ke apa ke. Panggil lah bomba. Bomba pun datang lah, datang berlumba-lumba lah, bagi bantuan. Angkat yang cedera tu. Lepas tu 4 orang lagi tu, datanglah polis. Kena saman lah. Seorang 2,000. Itulah kita tengok macam mana rakyat Malaysia ni dah tak tahan lah nak mematuhi SOP ni. Dia masa dengan saya ni ada Kamarul, nama glamour dia Zinon, ada Hakim Samad. Hakim, kami bertiga akan kita buat try live tengok macam mana. Kita nak panggil tetamu pun semua tak sempat lagi nak atur. So kita bincang topik ni. Saya first round, Hakim, macam mana kau tengok apa dari segi pematuhan SOP sekarang ni? Okey, pematuhan SOP dulu masa awal-awal ketika lockdown diumumkan lah kan. Daripada PKP 3 lepas tu ada lockdown. Ketika itu untuk hari-hari terawal dia, bilangan kenderaan tu dekat jalan tu macam masih banyak lagi lah kan. Kita faham ada clash dari segi arahan meter pun semua kan. Tapi membawa ke 7 hari selepas itu kita tengok bilangan kereta dekat jalan pun dah kurang lah. Tetapi masih ada lagi. Tapi bila dah masuk extend lagi lockdown ni, kita tengok orang dah macam penat. Penat duduk rumah rasanya. Dan bilangan kenderaan dekat jalan raya tu bertambah macam hari biasa. Kalau kita lihat pada hari bekerja. Itu antara situasi lah kalau kita tengok dekat KL ni. KL Selangor. Sebab kalau kita nak bercakap di luar KL Selangor, hanya orang dekat negeri tu saja boleh bagi feedback lah. Kan? Lepas tu ke tempat lain tak pasti. Macam tempat saya pula dekat UK Bernana, ada satu port ni memang tempat jogging tau. So saya pun tak sangka baru-baru ni saya keluar dengan Hakim pergi shoot. So kita orang pun cari kawasan bukit untuk shooting yang ada berita. Lepas tu kami nampak tempat tu dah macam ramai betul. Memang ramai orang jogging kawasan situ. Tempat tu memang saya pun terkejut. Macam meriah betul tempat tu jogging. Sebab sebelum ni saya pun ada jogging kat situ sebelum PKP. Tapi tak semeriah yang saya tengok yang baru-baru ni. Baru 2-3 hari lepas saya pergi tempat tu. Dia kalau ikut SOP lah. Jogging boleh. Tapi jarak antara kita dengan orang lain berjogging tu 2 meter. Bukannya melepak. Tapi itulah bila bercakap 2 meter. Kalau bercakap pasal 2 meter berjogging, rasa macam payang kot sebab speed orang berbeza-beza kan. And then kalau berjogging atau big walk lah. Kita tak perlu pakai mask. Betul. Dan jarak tu kena kekal lah. Itu yang kadang orang salah sangka. Dia ingatkan kita berjalan tak pakai mask. Sebenarnya kita dah pancit, tak larat nak lari. Aku pun macam tu juga kan. Lari berapa minit? 1 ke 2 minit lari. Lepas tu berjalan je. So kalau orang tengok, dia ni tak pakai mask. Aku tengah berjogging sebenarnya. Itulah sebab dia punya arahan untuk beriadah di sekitar kawasan rumah. Dia bukan satu kesalahan. Tapi yang penting adalah menjaga jarak. Yang kita nak menjaga jarak tu, kalau tanya saya personal, agak sukar sebenarnya sebab yelah bila berjogging ni ada orang yang dia berjogging
laju, ada orang suka jogging slow-slow, ada orang jogging 5 minit, lepas tu berjalan 10 minit. Dia bergantung kan. Itu so membuatkan tak boleh nak kata bila jogging tu jarak mesti wajib 2 meter. Macam mana nak 2 meter? Sedangkan kalau dari segi laluan pun sehala je. Melainkan dia boleh lalu dekat tengah jalan. Aku buat macam mana tau. Aku tak jogging hari Sabtu atau Ahad. Sebab hari Sabtu Ahad ni banyak kan memang ramai orang jogging lah. Jadi aku jogging hari-hari biasa yang tak ramai orang. So dengan cara tu aku dapat mengelakkan daripada berdepan dengan masalah SOP lah. Okay, kalau jumpa kawan, jangan tegur. Jangan bersembang, angkat tangan je. Angkat tangan lepas tu terus jalan. Kalau kau bersembang. Okey, kita ada komen daripada Abdul Hafiz Rahman. Katanya rakyat Malaysia keseluruhannya patuh SOP. Yang langgar hanya gambarkan di media sosial. Tapi kalau pihak atasan, pemimpin pun tak bagi contoh toladan yang elok, tak ke mana jadinya. Okey, komen tentang statement daripada Abdul Hafiz Rahman ni. Abang Bob, apa cerita? Bagaimana betul tu? Lah tu. Pemimpin tu yang kena bagi contoh yang baik. Hafiz Rahman tu cakap betul lah. Pemimpin kena bagi contoh yang baik. Kalau pemimpin pun langgar SOP, habis lah. Tapi kadang-kadang pemimpin ni, dia pun tak sangka. Kalau contoh kalau kata pergi ke satu tempat tu kan, nak menjaga SOP memang susah lah. Kalau contohnya macam wartawan lah, macam kita tengok kawan kita Azrul itu hari buat live di Istana Negara kan. Nak menjaga jarak tu memang susah lah. Memang susah. Memang susah lah. Juluk Zinon pergi kan. Zinon saya pun pergi sekali. So dia nak juluk tu macam, yelah tempat macam tu memang kami pun nak jaga, tapi kami pun nak dapatkan berita juga. Betul lah. So macam susah sikit lah. Mana dia nak kena pakai galah ke macam mana? Ikat kamera ke handphone ke? Kena bawa apa galah panjang. Ulur dari jauh. Tapi bila bercakap pasal SOP ni kan, saya tengok lah macam kadang-kadang bila kita keluar dari rumah, tak rasa macam serupa lockdown. Sebab betul. Memanglah kita kata rakyat kita patut SOP betul. Tapi feeling tu walau kita nak pergi beli barang untuk isi rumah, macam hari biasa tau. Dia macam hari biasa di mana rakyat Malaysia patut SOP untuk keluar rumah. Itu dia punya pemandangan dia. Maknanya dari segi kawalan tu ada, tetapi feel benarkah lockdown ni betul-betul dapat dilaksanakan? Kalau saya tengok KL Selangor lah, macam sebab kita di kawasan ini kan, macam feeling tu tak ada. Okay, orang cuma bezanya selama ni orang tak pakai mask, sekarang ni pakai mask. Tapi menjarakkan sosial ni setengah orang dia tak ambil berat tau. Ini pengalaman aku pagi-pagi pergi beli roti canai lah contoh lah kan. Di kedai roti canai tu biasanya pemandu-pemandu e-hailing akan datang lah. Dia akan order teh tarik kat tepi roti canai. Masing-masing duduk atas motor masing-masing nak makan. So dia orang berborak lah kan. Dia sebenarnya melepak dan makan beramai-ramai tu pun melanggar SOP juga. Betul. Walaupun makan, tak makan dalam kedai mamak kan. Beli kat tepi, duduk atas motor, borak sambil makan. Melepak pun salah. Itu yang ada pemandu e-hailing yang kena saman tu. Tapi lah bila bercakap pasal pemandu e-hailing, riders ni kan, mereka bekerja di jalanan. Mereka keluar daripada rumah. Jadi apabila kedai tak benarkan mereka untuk berhenti makan, di mana lagi tempat yang boleh mereka singgah untuk makan? Yang itu pun kadang-kadang nampak macam remeh kan. Tapi beragaklah kalau makan nasi berani atas motor. Dia punya ibarat tu kan. Nasi berani nak pegang kan. Ayam goreng, letak kat handle motor, beragaklah sikit cerita dia. Macam mana pandangan kita? Ayam gepuk dengan air sirap. Geprek. Air sirap. Rider kan, dia beli makan lepas tu nak balik rumah kejap kan. Kalau rumah dia jauh kan susah. Bagi saya
macam apa Grab ke rider tu susah lah bagi diorang yang kedai tak buka kan. So diorang macam nak makan tu waktu rehat diorang kan, sebab diorang pun daripada pagi cik rezeki kan. So takkan nak patah balik kan tiba-tiba keluar jauh kan. Payah tu. Tu lah. Kesian jugalah dah fikir kan. Tapi kena sebaik mungkin jagalah juga SOP. SOP betul. SOP kena jaga lah. Tapi kalau makan secara berkumpulan tu kalau boleh elakkan lah kan. Individu lah sebab yang aturin SOP kan. Wan Najib ni dia nampak je. Kopi atas meja menarik dia kata. Ni kopi Richie Amo lah. Kopi Richie Amo Richie Amo sponsor lah lepas ni kopi. Boleh lah kita minum kopi. Ini beli sendiri tadi. Untuk kopi Richie Amo tu, apa perisa yang diorang ada lah? Ya ni bukan kopi, ini matcha, teh hijau. Oh, matcha Matcha, sedap juga. Matcha latte semua ada lah. Lalu aku minum latte hari ni, try matcha. Sedap pula matcha dia. Ya. Tadi sebenarnya aku nak beli latest menu dia apa ikan patin, tempoyak. Tu dia. Tapi outlet sini tak ada. Jadi aku beli asam pedas sajalah makan. Asam pedas dia favourite aku lah. Dan seterusnya Abang Bob, selain daripada cerita pasal orang kita pasal SOP and then rider ni kadang-kadang tercari-cari tempat nak makan, minum semua kan. Satu lagi isu yang saya tengok agak mengganggu masyarakat Malaysia ketika ini adalah mereka yang work from home dan terpaksa menjalani PDPR. Di mana kita tahu penggunaan dia adalah melibatkan gadget. Tak telefon, tablet, laptop atau komputer. Bayangkan ketika kita tengah menjalani work from home atau PDPR ni, tiba-tiba komputer rosak kan. Takkan lagi hantar bengkel kereta. Kan? Laptop rosak, handphone rosak lah. Hantar kat bengkel kereta. Tak boleh cerita dia. Benda ni pun kadang-kadang nampak macam dia sebab kita faham lockdown, ekonomi terpaksa ditutup sementara. Tapi bagaimana pelaksanaan itu untuk memastikan mereka yang masih bekerja ni atau mereka yang tengah belajar ni boleh ikut apa yang disarankan oleh kerajaan tu tanpa ada masalah. Yalah, kalau PDPR dah rosak, macam mana nak PDPR kan? Tapi kau sebut pasal bengkel kereta tadi, tak semua bengkel kereta yang boleh buka tau. Yang malang bengkel kereta yang aku hantar kereta kancil aku tak buka. Dia tak dapat surat dari GT. Berbulan dah kata aku duduk dalam workshop. Aku tiap kali tengok kancil orang mengigau aku. Teringat ke kancil aku. Itu mimpi ngeri lah tu. Mimpi ngeri. Aku call mekanik. Dia cakap, bang, saya tak dapat surat MITI, tak boleh buka workshop. Aduh, kereta aku ada mana? Adalah workshop lah bang. Saya pernah alami situasi yang sama masa first PKP dulu. Di mana saya punya GPS gentleman ni masuk bengkel lepas accident 3 bulan tak keluar tu. 3 bulan ke 4 bulan. First PKP tu. Memang agak sakit lah. Memang putus kaki lah time tu. Aku ada pengalaman buat gigi tau. Aku buat rawatan gigi. Masa tu first kita nak buat lockdown lah. So aku pun rushing supaya aku punya rawatan gigi ni sempat lah settle kan. Pergi tak settle. Lepas tu next appointment masa tu dah lockdown. Klinik gigi tak buka. Tu gigi aku punya projek terbengkalai. Belah kanan aku ni gigi terbengkalai. Kau bayang dalam mulut aku ni ada projek terbengkalai. Baru projek ni settle. Kau bayar projek gigi 2 bulan duduk dalam mulut, gangguan, seksa. Kacau. So Non, kau pula macam mana Non cerita kau Non? First PKP dengan lockdown sekarang ni, apa yang kau nampak perbezaan dia dari segi kau pula? Yang PKP 1.0 tu dengan 3.0 ni beza lah. Tapi dari segi sektor ekonomi nampak yang kali ni ialah siapa-siapa peniaga kecil tu kan, saya nampak diorang at least bernafas sikit lah nak dibandingkan yang PKP 1.0 dulu. Ya, keluhan. Sekejap. Ini Zinon ke Tengku Zinon? Datuk Tengku Zinon, Menteri Kewangan.
Macam Menteri Kewangan cakap. Saya segi ekonomi Mama. Oh, ekonomi. Oh, ini Menteri MITI. Kau mantap. Kontas kebaikan dan keburukan jugaan di antara macam tu kan. Tapi lega O ni. Aku difahamkan kau pun ada bisnes kan? John. Siapa? Saya? Kau. Tak ada sangat bisnes Mama. Tapi yang bisnes nasi lemak. Oh, itu pak mentua saya. Jalan tak? Masih lagi. Sebab tu saya cakap saya nampak dekat situ sebab yang PKP 1.0 tu yelah pak mentua saya pun dia berniaga kan. So dia punya staff tu pun dia staff dia tu Indonesia. So kalau bantuan dia tak dapat bantuan kan. Tapi pak mentua saya tolong dia lah. Tapi 3.0 ni pak mentua saya pun boleh berniaga. Dan dia punya staff yang buat itu pun dia cakap lega sikit lah. Tu saya cakap saya nampak dari segi macam tu lah. Masa first PKP dulu orang berniaga tepi jalan tak boleh berniaga langsung kan? Betul. Betul. Masa tu memang suffer lah. Kalau sambung lagi tak ada pendapatan nak hidup macam mana kan? Betul. Okey, Abang Bob. Kita ada satu soalan daripada Nur Azrin. Dia tanya, rasa-rasa lockdown ni bersambung ke tak lepas 28 hari bulan? Rasa-rasa nak jadi menteri ni ya, menteri kanan pertahanan. Umur lockdown sambung tak sambung. Rasa dia senang ke? Dia punya ukuran. Kan dah kerajaan cakap kalau bawah daripada 4,000 kes, lockdown ni stop lah. Tapi kan tapi kan yang jadi macam yang menimbulkan tanya-tanya rakyat Malaysia lah kan. Kita sedang menjalani proses lockdown. Okey, tiba-tiba dalam proses ini juga ada angka yang dah menurun. Tiba-tiba meningkat. Daripada itu mana senang. Boleh benda terjadi? Itu bergantung kepada kerja saringan. Saringan. Bukan saringan lari nak masuk 100 meter, 200 meter. Saringan ujian COVID. Kalau contohnya macam hari Ahad, ujian saringan ni kurang sikit. Sebab tu bila kau tengok statistik hari Senin, dia turun. Baru tu kita tengok, wah dah turun dah. Hari Selasa naik balik. Hari Rabu naik balik. Hari Khamis naik balik. Sampai 24 bulan naik, sambung lagi lah PKP. Jadi kat sini, adakah ia memberi gambaran seolah-olah kalau rakyat Malaysia ni tak disaring, tak ada kes? Kalau nak bagi turun mendadak, jangan buat saringan lah. Esok kosong kes terus. Kalau kau dengan aku di kerajaan macam tu kita buat. Ayuh. Okey, kita tak nak PKP, kita jangan buat saringan. Kosong kes daripada 5,000 turun kosong kes. Oh, kita berjaya. Kita adalah kerajaan yang berjaya. Gitu. Tapi itulah sebab apa lagi komen? Mungkin Ayan boleh petik komen-komen yang ada. Insyirah, daripada Insyirah, ramai orang komplain kedai stationery tutup. Sedangkan student perlu beli pen, buku, dan printer dan sebagainya untuk untuk OLD. Jadi apa pendapat suara mereka? Pasal ni pun saya bersetuju. Macam yelah, anak-anak kan, macam budak tika, budak sekolah everything, dia memang memerlukan peralatan tu untuk menulis kan. Betul. Kedai buku pun tak buka, pening tu. Kena pula kalau jenis nak kena print slide, nak kena print apa semua kan daripada cikgu kan. Ink habis. Nak order dari online lambat kan? 3 hari pun sampai. Ada online 3 hari sampai. Payah tu. PDPR pun masalah juga daripada Abdul Hafiz. Suruh orang buat kat rumah. Masalah di rumah nak print anak sekolah, alat rosak bagai, boleh jadi perang kat rumah. Oh, yang ni saya memahami keadaan dia ni. Boleh. Hafiz kata apa? Sebab saya punya situasi pernah sekali tengah print tiba-tiba printer tak hidup mati. Aduh. Printer rosak ke kawan habis ke Kim? Aku rasa printer rosak terus weh. Oi, kalau macam tu dah lah kedai printer pun banyak tak buka kan. Betul, seksa. Habis kalau dalam situasi macam tu nak buat macam mana? Tak boleh buat apa lah, memang tak boleh buat apa lah. So bergantung pada PDF yang dia bagi je lah.
Kau tahu tak, ada satu lagi masalah yang sangat besar. Internet. Apa tu? Internet betul. Internet kalau jam, kau work from home tak boleh, PDPR pun tak boleh. Bau perlu kalau internet masih lagi diorang, kalau kita komplain macam saya wifi kan, masih diorang boleh datang lagi, tak silap dia kan? Dia boleh datang tapi dia nak datang berapa hari. Kita on the spot betul. tu. Tapi Don, kalau kita tengah live ni, tiba-tiba buat pum, down kan. Betul. Habis jangan. Tapi bila cakap pasal internet kan, kita okey dengan orang-orang yang dekat kawasan perumahan, kawasan taman semua kan, yang boleh yang masih boleh terima kabel sebagai contoh Unify contoh kan. Okey, macam kawasan kampung pedalaman for sure benda tu tak support. Even macam saya perkampungan Melayu di Kuala Lumpur dulu, Sungai Mulia. Bayangkan kampung dalam KL ni pun nak dapatkan fiber internet tu lama gila. Dan alhamdulillah beberapa minggu sebelum first PKP pasang Unify, tiba-tiba PKP. So macam bersyukur gila kot. Kalaulah masa itu kalaulah pada masa itu saya masih bergantung pada data handphone saja, na'udzubillah. Aku ada solution dia. Kalau kau tak pasang Unify lagi, kau tahu apa solution dia? Kau pindah rumah duduk kawasan lain lah. Mudah sangat office. Pindah duduk office. Terus bawa satu family, bawa peti ais, bawa katil, bawa TV, pak sana. Semua pindah duduk office. Ramai-ramai. Mana-mana staff yang kat rumah tak ada line internet, pindah office. Pindah office. Jangan ada orang ikut sungguh solution tu, mampu mengamuk majikan. Bawa tikar bantai datang pejabat. Tapi itulah, ini antara permasalahan yang kita nampak lah. Dia nampak remeh. Dan kita pun faham negara sekarang tengah bercakap pasal dan menyebut tentang 5G. Tapi kawasan-kawasan tertentu yang sepatutnya dapat internet pun belum dapat internet lagi. Itu yang kita bimbangkan tu. Dia satu lagi ni, mental. Kesihatan mental. Aku ada terbaca berita yang suami tu, dia kurung anak bini dia semua, dia kunci. Dia mangga jenuh bomba datang potong mangga habis semua sebab dia hilang kerja. Betul. Tapi tak diceritakan pula kenapa dia kunci tu. Wow. Kenapa dia kunci dengan dia apa semua di dalam tu dikunci? Kenapa? Dia kuarantin diri dia. Dah kerja tak ada, kuarantin. Orang nak makan tak boleh, kesian anak bini dia buatnya. Betul. Kesihatan mental juga tu. Hutang lain cari dia ke, hutang kereta ke, hutang apa kan. So mungkin. Malam lah apa cari. Betul, saya fikir macam tu lah. Sebab yelah, hutang banyak nak kena fikir pun macam tu. Tak, even sekarang pun moratorium dah habis kan? Moratorium. Ada ke kali ni? Untuk kali ni ada ke? Aku tengok bank dah start potong akaun aku dah. Laju bank buat kerja. Sebab saya pun dah bayar rumah sendiri dah. Aku tengok, pecut. Tengok, alamak dah kena potong duit kereta. Demam lah. Faham. Kesihatan mental pun satu benda lah. Bagi saya satu je. Kalau kita back to percaya yang ujian ni datang daripada Allah, elemen-elemen Islami kan, macam ustaz sikit kan. Elemen-elemen keagamaan tu kita masih terapkan dekat dalam jiwa kita, rasanya memanglah keadaan ni sukar. Tapi at least untuk kita berdepan tu rasanya boleh insya-Allah. Betul. Sebab saya macam contoh saya punya tips saya punya ini jangan nak share lah, bukan kata alim ke apa tak. Saya punya share je, setiap kali saya lepas solat saya punya doa, minta lapangkan dada, minta tenangkan fikiran, minta boleh hadapi segala masalah dan dugaan ini. Itu je. That's why orang kata kenapa walaupun keadaan tengah teruk ni tapi kau boleh gelak lagi, kau boleh buat lawak lagi kan. Kau boleh bersembang dengan ceria lagi. Itu tips saya. Itu tips saya. Aku bersyukur sebab aku dah umur 50 lebih ni.
Jadi masalah-masalah ni aku dah lalui banyak kali, krisis ekonomi, kegawatan ekonomi apa semua, tapi taklah seteruk sekarang ni. Tapi dengan usia dan pengalaman hidup yang aku dah lalui ni, aku boleh manage lah. Tapi orang muda macam korang ni aku tak tahu lah macam mana. Okay, kita baca komen depan lagi. Ada siapa lagi komen ni? Seperti komen-komen orang. Remeh bila dikumpulkan jadi banyak masalah kemenangan. Betul lah tau. Betul. Kadang-kadang benda kecil jadi besar bila kita dah murung ni. Dia stres kan? Betul. Dengan ni yang penyakit emosi saya rasa. Betul. Tak, dia betul. paling kesan pun dia dekat ketua keluarga lah sebenarnya. Kalau yang bujang tu mungkin yang bujang single belum ada komitmen kan. Dia mungkin terdesak tapi takkan rasa sangat. Bila tapi kalau dah jadi ketua keluarga datang tanggungjawab burung juga. Kalau berkurung dalam rumah kan, kata bujang lah kan. Duduk seorang berkurung dalam rumah, work from home. Murung juga dibuatnya rasanya. Kena keluar juga. Kacau kat tu. Dia boleh dikatakan pandemik kali ni dia memberikan semua orang masalah. Maknanya tak ada seorang pun yang terlepas daripada masalah. Semua dapat masalah. Tapi cara kita berdepan dengan masalah tu, cara kita atasi dia, apa dugaan dia tu, yang tu lah membezakan kita je lah. Betul lah. Kalau tapi saya still percaya satu benda je. Sebab saya percaya satu benda yang Allah ni takkan turunkan ujian kalau hamba dia tak boleh hadapi, tu je. So saya anggap benda ni kita boleh hadapi. Sebab tu kita masih hidup lagi. Satu benda yang positif itulah. Hakim sekarang ni dia lebih Islamik lah. Dia lebih agamis dan Islamik. Saya sejak hakim yang sebelumnya. Saya sejak dia ibarat kata kan, sejak masjid tak boleh buka ni Islamik terus. Teringin nak pergi masjid kan? Sejak tapi nak pergi masjid tak boleh. Tapi ada satu benda kelakar ni Abang Sinun. Ada satu benda kelakar lah dalam kalangan masyarakat kita kan. Yang pernah dulu kan masa first PKP yang kata masjid ditutup, surau tak buka, tutup, dibuka kepada AJK saja kan. Masa diberi ruang untuk masjid dan surau kembali beroperasi kan, orang-orang yang komen macam gitu kat Facebook tak pergi juga. Cerita pasal masjid, aku ada satu cerita menarik nak kongsi dengan korang. Ini AJK masjid lah cerita kat tempat aku. Dia cerita, dia orang lepas main subuh. Keluar tiba-tiba ada satu lelaki bersilat di depan pagar masjid. Dia buka pencak silat. Lepas tu dia pacak satu payung. Dalam kat pasu bunga tu dia pacak. Dia kata, siapa pun jangan sentuh payung ni, dia kata. Kan? Kalau sentuh, sesuatu akan berlaku, dia kata. Sebab dia tak dibenarkan sembahyang di masjid apa semua kan. So lepas tu dia pun belah. Dia belah, dia pun buanglah payung tu. Besok dia datang, tak ada payung, dia pencak silat lagi sekali depan pagar masjid. Orang dah jadi bengong. Tengoklah masyarakat kita tak tahu apa nak jadi ni. Ada komen. Tu komen daripada Hafiz Rahman. Bajet sendiri pop. Alhamdulillah patut ada nur cahaya dekat muka. Itu sindiran, bukannya komen. Sindiran. Sarkastik gila. Aduh. Ni apa? Jadi apa tu? Orang dah makan tengah hari ke belum ni? Saya habiskan Kinder Joy, anak punya. Kinder Joy. Ni ayah tadi biasalah anak ni minta macam-macam. Bila bab makan tak habis, bapak kena habiskan. Bab makan ni satu masalah juga. Saiz badan.
Aku itu hari, ni cerita pengalaman jugalah kan. Kawan buka garasi TV jual seluar bandel. Aku masuk ke layan barang bandel. So aku lock. Saiz 36. 3 lai seluar bandel. Hari-hari aku duduk rumah pakai kain plekat. Aku tak tahu pinggang aku saiz berapa dah. 36 dah tak muat. Saiz berapa kau sekarang? Aku rasa pinggang aku dah 37 dah. Aduh. Gara-gara hari-hari 39. Ha? Saiz 37 ke dah saiz 39 tu? Mungkin dah cecah 39 lah, tapi aku adjust sikit. Bagi nampak mulia sikit. Itulah hari-hari pakai kain plekat. Pinggang dah tak tahu saiz berapa. Tak, bukan apa. Macam kat rumah kan. Pakai kain plekat ni satu nikmat tau. Dia ibarat tak risau pasal seluar saiz apa dah. Betul. Aku sangat setuju kalau kita jadikan kain plekat adalah pakaian rasmi. Kita boleh berurusan walaupun di pejabat Perdana Menteri dengan memakai kain plekat saja. Jadi aku tak payahlah. Alamak, seluar tak muat dah. Aku kena dah hari tu. Slack aku. Aku dah lama tak pakai slack. Slack aku saiz 36. Setrika masuk tak muat. Nak pergi jumpa orang. Jenuh. Tarik nafas nak kancing. Haru betul. Seluar pun nak kena beli. Betul. Nak ubah cara makan tak boleh. Dia duduk rumah ni. Dia jadi lapar. Ada soalan lagi? Dia. Ini sarkastik orang lagi ni. Kat rumah masalah aku masih nak mengunyah je. Aduh, pinggang ke pintu rumah. Okay, alright. Okay, so kita punya kesimpulan kita untuk hari ni punya sesi. Abang Bob. Kesimpulan hari ni kita kalau apa pun boleh, kita cubalah mengembirakan kita dan orang sekeliling kita. Walaupun benda-benda yang kecil lah. Betul tak? Janganlah menambahkan lagi pening kepala ni. Ya, betul. Kalau contohnya kan, kita balik rumah kan pakai peci terbalik boleh menggembirakan anak bini kita ketawa, kita buatlah jok bodoh tu. Tak, bak kata Prof Dr. Muhaya. Buat bodoh-bodoh sikit tak apa, jangan bodoh betul. Lepas tu besok pagi kau fikirlah pula pakai kepiah terbalik ke. Tapi hari-hari nak buat macam tu masak agak tu. Okay, Zinon, kesimpulan? Okay. Ya, seperti Abang Mak cakap, kita duduk sepanjang PKP ni, kita pun tak boleh stres lah. Maybe yang orang pergi jogging kan, yang kuasa masa itu ramai-ramai sebab yelah, duduk rumah peluk je kan. Satu hari, so petang tu ambil udara, yelah, hilangkan stres lah sebenarnya tu. Betul lah tu. Tapi kalau kena saman 2,000 lagi stres tu. Sebab tu kalau kita berjogging jangan ajak kawan, kita jogging sendiri, betul tak? Ataupun tapi saya rasa lah kan, jalan mengundur. Tapi saya rasa untuk masa akan datang kan, bisnes apa yang paling untung? Bisnes menyediakan loan untuk bayar compound. Betul. Betul juga, idea bagus. Betul. So lepas ni kalau ada siapa-siapa buat, saya claim copyright itu idea aku. Benda ni bank pun tak buat lagi, masyarakat tak buat lagi. Ini idea aku hari ni, aku umumkan yang kita akan buat installment bayar compound. Interest senang kan? Interest senang. Kalau interest Along tengok live ni, dia buat bisnes baru dia ni. Nanti kau jogging-jogging kau jumpa apa flyers. Nak settle saman SOP. Kontak ni. Kami bukan Along tapi mau tolong. Ada. Lagi satu dia pakai apa macam duit note 100 tu. Kau jogging-jogging kau ingat note 100 kau ambil. Kami bukan Along, kami mau tolong settlekan saman SOP. Okay, right. Okay lah. Okay.
Kim, simpulkan. Kita tutup kedai. Okay, baik. Kita dah berbicara selama 30 minit dan itu saja. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang sedang menonton live Suara Merdeka. Kita jumpa lagi. Yang belum follow, belum like, kasih follow. Right. Bye-bye. Assalamualaikum.